Okey, hari ini kita akan belajar buku catatan pertama. Okey, buku catatan pertama yang pertama iaitu Journal Am. Okey, dalam lesson ini kita kena tahu 4 benda. Okey, first one, you need to learn about jenis-jenis buku catatan pertama, tujuan penyediaan Journal Am, melakar Journal Am, mean you do the Journal Am, and also catatan yang perlu direkod dalam Journal Am. These are the 4 things that we're going to learn on this lesson lah. Okay. Okay, buku catatan pertama sebenarnya ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama adalah journal. Bahagian yang kedua adalah buku tunai. Okay, journal pula ada 2 jenis journal. Satu adalah Journal Am, lagi satu adalah Journal Khas. Okay, Journal Khas sebenarnya ada 6, tapi kelas hari ini saya tak nak cerita pasal Journal Khas. Okay, ada 6 sebenarnya, nanti kita akan belajar the next class. Okay, buku tunai pula ada 2, satu adalah buku tunai 3 lajur dan 2 lajur, dan juga next one is buku tunai runcit. Okay, ini adalah buku catatan pertama. But our today's class will talk about Journal Am. Okay, Journal Am, kita tengok apa kegunaan Journal Am first. Journal Am disediakan bagi merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkod dalam mana-mana buku catatan pertama yang lain. Okay, if you cannot record in any other buku catatan pertama, then we will record in the Journal Am. Okay, urus niaga yang direkod dalam Journal Am adalah first one. Okay, catatan pembukaan. Okay, whenever you start the business or you start the year, every year kita akan buat catatan pembukaan. Lepas tu, beli jual aset bukan semasa secara kredit. Okay, if you buy or sell inventory, cannot record here. Remember that? Beli dan jual bukan barang niaga. Kalau barang niaga, kita akan rekod di Journal Khas. Kalau bukan barang niaga, baru kita akan rekod dekat Journal Am. Okay, ambilan barang niaga ataupun aset bukan semasa. Last one, modal tambahan selain tunai. Okay, semua catatan ini kita akan rekod dalam Journal Am. Okay, mari kita tengok format Journal Am. Okay, format Journal Am, of course, kita need to write the tajuk, okay, and then write JA1. JA1 is Journal Am 1, so it's like a page number lah, okay. Okay, kita ada jadual seperti ini. Okay, first line kita tulis tarik, lepas tu kita tulis butiran, lepas tu kita tulis folio, debit dan kredit. Okay. Okay, first kita tulis tarik, contohnya tarik kita 2020, okay, tahun, lepas tu Januari 1. Okay, item yang perlu didebitkan kita akan rekod di sini dan tulis amount dia berapa. Okay, item yang perlu dikreditkan kita akan tulis di bawah dia. Tapi nampak tak? Okay, the debit item and credit item, I give a gap there. Okay, debit item near to the line. Okay, credit item must give a gap there. Okay, tulis amount dia berapa. Lepas tu kita akan tulis butiran. Butiran dia adalah keterangan lah. Keterangan dia memberi keterangan apakah urus niaga ini. Okay, ini adalah format Journal Am. Okay, mari kita buat satu soalan. Okay, ini adalah memo. Okay, memo. Kita baca the memo. Pemilih membawa masuk komputer peribadi bernilai 3,500 untuk kegunaan perniagaan. Okay, pemilik membawa masuk. Okay, kalau membawa masuk, we call that modal. Remember that? Okay, komputer peribadi, komputer adalah alatan pejabat. So, alatan pejabat 3,500. So, we need to record in the journal. First, kita tengok tarikh. Tarikh dia adalah 2015, March 17. So, kita tulis tarikh. Lepas tu, butiran daripada modal dengan alatan pejabat, which one we will debit? Alatan pejabat is asset. Asset we record in the debit. So kita tulis alatan pejabat. Okay, the amount 3,500 record dekat debit. Lepas tu kita ada modal. Modal in the credit side, right? Kalau credit dekat butiran must give a gap. Must give a gap, then only tulis modal. Okay, nampak tak gap tu? Lepas tu tulis berapa? 3,500. Okay, lepas tu bawah dia kita akan tulis urus niaga dia lah. Okay, keterangan untuk urus niaga ini. Keterangan dia adalah pemilih membawa masuk komputer untuk kegunaan perniagaan. Okay, we are done. Okay, this how we do Journal Am. We do one more question. Okay, dokumen yang nombor 2 adalah same, still memo. Okay, rekodkan ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri
185. So ini adalah kegunaan sendiri. When they say kegunaan sendiri, itu adalah apa? Yes, ambilan. Kegunaan sendiri adalah ambilan. Kalau mengambil barang niaga, kalau mengambil barang, okay, we will minus what account? There is no barang niaga account. Kita tak ada account stock, account inventory, account barang niaga, tak ada. Apa-apa berlaku ke atas barang niaga, kita akan rekod dekat belian. Yes, belian. Okay, tarik, same day tarik, March 17. So I write 2015 March 17. Kita debitkan ambilan sebab ambilan bertambah, debit ambilan. Okay, ambilan will be 185 dan kita akan kreditkan belian. Remember, belian is credit, right? So must give a gap in the butiran there. So belian adalah 185. Okay, lepas tu kita akan tulis dan keterangan. Keterangan kita adalah pemilik mengambil barang niaga untuk kegunaan peribadi. Okay, that's it. Okay, now kita tengok dokumen seterusnya. Dokumen nombor 3. Ini adalah invoice. Okay, invoice, dan dikata invoice asal. Remember, invoice asal ini untuk apa? Yes, beli barang secara kredit. Beli barang secara kredit. Okay, dekat atas tu dikata perniagaan dashen. Kita adalah perniagaan dashen. Perniagaan dashen, kedai menjual alat tulis. So, alat tulis adalah barang niaga dia. Alat tulis adalah barang niaga dia. Tapi sekarang cuba tengok dekat butir-butir dekat bawah dia. Apakah dia beli? Adakah dia beli barang niaga? No, dia beli komputer dengan pencetak. Kalau dia beli komputer dengan pencetak, itu adalah alatan pejabat, bukan barang niaga. Kalau kita beli barang niaga ini akan rekod dekat jurnal khas, not jurnal am. Tapi invoice ini saya rekod dalam jurnal am kerana kita beli alatan pejabat, bukan barang niaga. Okay, so tarikh dia kita tengok 2015 March 5, kita tulis tarikh dia 2015 March 5. Lepas tu dekat butiran kita beli secara kredit dah. Macam mana saya tahu kita beli secara kredit? Sebab kita gunakan invoice. Kalau invoice asal beli secara kredit. So kita akan debitkan alatan pejabat sebab aset bertambah. Okay, berapakah amount dia? 6435. Okay, betul. Lepas tu kita akan kreditkan syarikat debt. Kenapa kreditkan syarikat debt? Sebab kita hutang dia lah, kita beli tapi tak bayar. Okay, kalau gunakan invoice kita belum bayar lah. Okay, kita kreditkan syarikat debt Sendirian Berhad. Amount dia 6435. Okay, lepas tu jangan berhenti di sana. Dekat bawah dia mesti kena bagi keterangan. Keterangan dia adalah membeli komputer dan pencetak secara kredit. Okay, you can write lah. Okay, yang keterangan ini you can slightly change lah according to your understanding. Tapi as long you explain what happened, so boleh dapat markah. Okay, kita tengok dokumen seterusnya. Okay, kita tengok dokumen seterusnya. Dokumen seterusnya adalah invoice, dan this time invoice salinan. Okay, invoice salinan. Invoice salinan untuk apa? Invoice salinan kita jual secara kredit. Kita jual secara kredit, kita akan gunakan invoice salinan lah. Okay, so ini adalah tengok the on top right hand side sana, perniagaan dashen, kedai menjual alat tulis. So this dia barang niaga is alat tulis. Kalau dia beli atau jual barang niaga, kita akan rekod dekat jurnal khas. Okay, now kita check tengok apa yang dia beli. Dia beli kerusi meja. Kerusi meja adalah dikategorikan perabot dan bukan barang niaga untuk perniagaan ini ya. Kalau bukan, so we will record in the journal am lah. Kalau if it is a barang niaga, we cannot record in the journal am, we record in the journal khas. Okay, kita tengok tarikh. Tarikh dia adalah 2015 March 15. Okay, kita akan debitkan inci pelabot because kita jual, right? Kita jual secara kredit. Inci pelabot tak bayar kita. So ABT. Macam mana saya tahu saya jual secara kredit? Because I can see the invoice there lah. Invoice adalah secara kredit. So we debit the inci pelabot 1615. We credit the perabot because kita jual perabot, aset akan berkurang. Kalau aset berkurang 1615. Okay. After that, keterangan dia adalah menjual kerusi dan meja secara kredit. Okay, that's it for journal for this.
Okay, soalan nombor 1, but this time they didn't give you any document. Dia bagi dalam ayat. So kita baca dah ayat dan kita cuba jawab soalan ni lah. Okay. Soalan 1, pada 1 April 2014, Encik Abdul memasukkan 30,000 ke dalam bank sebagai modal untuk memulakan perniagaan. So kalau dikata memasukkan, itu adalah sebenarnya modal lah. Okay, dia membawa masuk apa? Ya, bank. Dia membawa masuk bank. So sekarang soalan, sediakan jenam untuk menunjukkan catatan pembukaan. Okay, first kita kena tulis tarikh. Tarikh adalah 2014 April 1. Okay, memasukkan bank tunai di bank, kita akan debitkan bank. Whole bank will be debit how much? 30,000. Okay, kita akan kreditkan modal sebab dia memasukkan tunai, right? Itu adalah modal. So modal pun kredit 30,000. Okay, lepas tu kita ada memulakan perniagaan dengan tunai di bank. Kita kena bagi tahu punya ayat lah, keterangan dia. Okay, that's it for soalan nombor 1. Sekarang kita buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2 adalah, Encik Roslan memulakan perniagaan tani sebagai pembekal barang-barang pertanian pada 1 Mei 2014 dengan membawa masuk 10,000 ke dalam bank kenderaan, 50,000 sebagai modal. So memulakan perniagaan means is modal lah. Okay, then 10,000 ke dalam bank. Kita ada account bank dan juga kita ada akaun kenderaan. Okay. Kita akan masukkan tarikh 2014 Mei 1. Debitkan bank. Bank akan debit sebab dia adalah aset 10,000. Lepas tu kita ada kenderaan. Kenderaan pun sebelah debit sebab dia adalah aset. Kenderaan 50,000. Lepas tu memulakan perniagaan itu adalah modal lah. Kita akan letak modal, tapi modal will be in a credit side. Okay, modal go to credit side 60,000. Okay, disebabkan debit side ada lebih daripada satu item, so kita kena tunjuk the jumlah. Okay, kita jumlahkan credit side 60,000, debit side 60,000. Okay, lepas tu kita kena tulis tajuk lah, memulakan perniagaan dengan tunai di bank dan kenderaan. Soalan nombor 3. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Pada 1 Jun 2014, Puan Asna memulakan perniagaan Asna yang menjual komputer dengan modal sebanyak 23,000. Beliau memasukkan wang tunai 22,500 ke dalam bank dan 500 disimpan untuk urus niaga harian pejabat. Kita tengok 3 akaun yang terlibat. First one, kita ada modal 23,000. Lepas tu tunai di bank 22,500. Lepas tu 500 simpan untuk urus niaga harian pejabat. Okay, yang simpan untuk urus niaga harian pejabat adalah sebenarnya tunai lah. Tunai yang simpan di pejabat, kita panggil dia tunai. So kita tengok mula dengan tarikh. Tarikh dia adalah 2014 Jun 1. Debit adalah bank. Bank kita 22,500. Tunai, kita ada tunai. Tunai adalah 500. Okay, lepas tu jumlah ini adalah akan menjadi modal lah sebab dia membawa masuk kan. So 23,000 sebelah kredit. Okay, sama juga seperti yang soalan sebelum ni. Bila ada lebih daripada satu item dekat debit ataupun kredit, kita kena jumlah, kita kena tunjuk tu jumlah. So saya jumlahkan, kita tulis dulu memulakan perniagaan dengan tunai. Okay, baru kita jumlahkanlah 23,000. Lepas tu kita tulis 23,000. Okay, sekarang kita buat soalan nombor 4. Soalan nombor 4, kita baca soalan. Perniagaan Baharudin menjalankan perniagaan menjual alat tulis pada 1 Januari 2014. Baki-baki aset liability perniagaannya adalah seperti berikut. Okay, soalan ini ada bagi tunai 100, bank 2,000, inventory 1,400, ABT at least 3,500. Okay, semua ini tunai di bank, inventory, ABT, semua ini adalah aset. Kalau aset, kita akan letak di sebelah debit. Okay. Dan kita ada ABB Brandon. ABB Brandon adalah liability. Kalau liability, kita akan letak di sebelah kredit. Okay. Soalan ini suruh kita sediakan jenam untuk menunjukkan catatan pembukaan. Kita tengok tarikh. Tarikh dia adalah 2014 Januari 1. Kita masukkan item-item yang sebelah debit dulu. Okay, tunai adalah 100. Bank adalah 2,000, inventory 1,400, ABT at least 3,500. Just masukkan semua item debit lah. Okay, baru kita masukkan item kredit. ABB Brandon adalah di sebelah kredit
2,500. Okay, kalau kita nampak jumlah debit dengan jumlah kredit ni tak imbang. Okay, sentiasa kena imbang. Jumlah debit dan jumlah kredit kena sama. Kalau tak sama, kita kena tahu kenapa tak sama lah. Kalau saya tengok sini, sebelah debit semuanya adalah aset. Jumlah debit adalah 7,000. Yes, 7,000. Sebelah kredit pula kita ada 2,500. So beza dia lebih kurang 4,500. 4,500. Apa itu 4,500? Kalau yang nampak, aset tolak liability, kita dapat 4,500. So aset tolak liability adalah modal. So beza dia adalah modal. So modal dia berapa? Macam mana kira? Jumlahkan debit. Okay, ambil debit, tuliskan jumlah debit itu, tuliskan kredit juga. So jumlah kredit itu 7,000 tolak dengan item-item yang sudah ada, which is 2,500. Kita tolak 2,500, kita dapat 4,500. 4,500 ini adalah modal. Okay, beginilah kita cari modal lah. Okay, sekarang jumlah debit dengan jumlah kredit sudah sama. Okay, jangan lupa untuk keterangan dia adalah baki-baki aset dan liability pada tarikh ini. Okay, itu sahaja soalan nombor 4. Sekarang kita buat soalan nombor 5. Soalan nombor 5 adalah perniagaan Bakarudin menjalankan perniagaan menjual pakaian pada Februari 2014. Pada aset dan liability perniagaan adalah seperti berikut. Dibagi tunai, overdraft bank. Itu apa tu overdraft bank kan? Overdraft bank adalah liability. Lepas tu kita ada inventory, kita ada ABT, kita ada ABB. Sediakan jenayah macam biasalah. Okay, first kita masukkan tarikh. Tarikh dia adalah 2014 Februari 1. Okay, lepas tu kita masukkan item-item debit dulu. Okay, tunai adalah 500. Kita masukkan 500. Lepas tu overdraft bank. Tak boleh masuk overdraft bank. Kenapa tak boleh masuk overdraft bank? Sebab kita kena list down semua debit item first. Okay, so we skip the overdraft bank. Pergi dekat inventory. Inventory adalah 2,300. Kita masukkan 2,300. Lepas tu ABT Ali. ABT Ali pun aset. So masukkan aset ABT Ali 4,500. Lepas tu baru kita masukkan, saya rasa itu saja aset. So baru kita masukkan item-item liability. Item liability yang pertama saya nampak dekat sini adalah overdraft bank. Overdraft bank sebelah kredit. So kita tulis bank 1,500 sebelah kredit. Okay, kalau nak tulis overdraft bank pun boleh. Okay, lepas tu kita ada ABB Belinda. ABB Belinda adalah RM2,000. Lepas tu kalau kita nampak sama macam soalan yang sebelum ini, jumlah debit dengan jumlah kredit tak sama. Bila jumlah debit dengan jumlah kredit tak sama, kita kena samakan. Macam mana samakan? Tengok beza dia lah. Okay, saya sangat pasti beza dia itu adalah modal. So kita tengok beza dia berapa. Jumlahkan debit saya dapat 7,300. So jumlah yang sama saya tulis kat jumlah kredit. Okay, lepas tu ambil tolak 2,000 tolak 1,500, kita dapat 3,800. Itu adalah modal. Okay, lepas tu sekarang kita tulis keterangan baki-baki aset dan liability pada tarikh ini. Okay, lepas ni soalan nombor 6. Saya nak soalan nombor 6 diorang buat sendiri. Okay, kejap pausekan video ini, lepas tu buat sendiri, nanti cek jawapan lah. Okay, terima kasih. Ini adalah jawapan untuk soalan nombor 6. Okay, ada satu catatan itu kita tak tulis. Beli barang niaga secara tunai. Kalau tunai, dia akan pergi ke buku tunai. Dan juga kalau beli barang niaga, kita kena rekod di jurnal khas, bukan di jurnal am. So, catatan itu tak payah rekod dalam jurnal am. Sebab tu saya tak rekod. Okay. Okay, ini saya sediakan beberapa latihan. Okay. Tapi jawapan dia you orang kena buat sendiri. Okay. Ini latihan dia, kita baca. Puan Marsita Su ialah pemilik perniagaan elektrik MS yang membekalkan alat-alat elektrik di Bandaraya Melaka. Berikut ialah baki-baki yang diambil daripada buku perniagaan pada 1 Jun 2004. Okay, lepas tu dia bagi tunai. Tunai sebelah debit. Okay. Lepas tu kita ada overdraft bank. Overdraft bank will be in a credit side. Inventory will be in a debit. Kenderaan debit juga. Lengkapan debit juga. Modal kredit. Okey, nanti masukkan semua item debit dan semua item kredit, imbangkan. Okey, buat sendiri.
Okay, ada lagi satu memo. Memo itu pemilih mengambil satu unit ceri elektrik bernilai 180 untuk kegunaan keluarga. Ceri elektrik adalah barang niaga sebab ini adalah atas kali tengok ayat pertama. Ini adalah perniagaan Military MS. So, dia ambil barang niaga. Kalau ambil barang niaga, kita akan debitkan ambilan, kreditkan belian. Okey, betul, belian. Kreditkan belian. Okey, cuba buat jawapan dia. Pausekan video ni sekejap. Lepas tu, korang buat jawapan. Lepas tu, kejap lagi saya akan tunjuk jawapan lah. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan satu tadi tu. Kalau yorang ada apa-apa soalan yang ada apa-apa yang tak faham, yorang boleh email saya. Email saya ada dekat di hujung video ini. Saya dah bagilah cikgukana@gmail.com. Yorang kan boleh email saya lah kalau apa-apa yang tak faham. Tinggalkan nombor telefon yorang, nanti saya akan WhatsApp ataupun bagi message yorang lah. Okey, apa-apa yang soalan yang tak faham. Okey, kita seterusnya buat soalan nombor 2. Yorang buat sendiri. Okey, memasukkan aset sebagai modal tambahan. Kita tengok ini adalah memo. Encik Hasan telah membeli sebuah van untuk kegunaan perniagaan berharga RM25,000 dengan wang pinjaman peribadi dari Bank Rakyat. Okey, ini adalah van. Kalau van kita akan buka kenderaan. Lepas tu dibuat pinjaman peribadi, tapi ini bukan pinjaman perniagaan sebab dia pinjaman peribadi. Dia ambil pinjaman daripada bank, lepas tu dia beli kenderaan, dia bagi kenderaan itu kepada perniagaan. So itu kira macam sumbangan dia kepada perniagaan lah. Okey, dua akaun yang terlibat adalah kenderaan dan juga modal. Okey, cuba buat, pausekan video ini, buat jawapan dulu dekat touchpad ke mana-mana, nanti saya tunjuk jawapan. Okey, ini jawapan dia. Jawapan dia adalah debitkan kenderaan, kreditkan modal lah. Bawah dia, kenyataan dia membawa masuk kenderaan untuk kegunaan sendiri. Okey, kita buat soalan seterusnya. Okey, ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi. Korang tengok, pemilih mengambil satu unit telefon bimbit, okey, Samsung, bernilai ini untuk kegunaan anaknya. So, inilah ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. So, debit apa, kredit apa? Saya takkan cakap, orang buat sendiri. Pausekan video ni, buat dulu. Okey, kalau dah buat, check your answer. Answer adalah debit ambilan, kredit belian. Sebab ingat dah, ambilan barang niaga kita tak boleh buka akaun inventory ataupun akaun barang niaga. Okey, kita sentiasa ambilan barang niaga, sentiasa tolak belian. Ingat, benda ni almost every year SPM ada keluar. Ingat, benda ni belian adalah apabila ambilan barang niaga, kita akan tolak belian. Okey, soalan seterusnya. Okey, ini adalah invoice dan invoice asal. Kalau invoice asal bermaksud kita beli apa? Beli van. Okey, so beli secara kredit dan because invoice, beli secara kredit. Okey, pausekan video ini. Cuba catat catatan ni. Okey, jawapannya adalah debit kenderaan, kredit syarikat Indah Bakti Berhad. Sebab kita belum bayarkan, jadi kita rekod nama dia lah. Okey, dokumen seterusnya. Pemilih memo, pemilih mengambil barang niaga bernilai RM1,500 untuk dijadikan sampel bagi pameran Mega Sales Carnival. Sampel lah, itu apa sampel kan? Okey, sebagai sampel saja, dia nak tunjuk kepada customer. Okey. Jadi debit apa, kredit apa? Buat sendiri. Pausekan video, dah buat sendiri. Okey, jawapannya debit promosi, kredit belian. Okey, ini adalah email saya, cikgukana@gmail.com. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh email kat saya lah. Saya akan respond as soon as possible. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Buku catatan pertama, ingat apa yang kita belajar? Kita belajar pasal Journal Am. Okey, buku catatan yang pertama adalah Journal Am. Yang kelas seterusnya kita akan belajar pasal buku catatan pertama yang kedua, iaitu Journal Khas. Tapi Journal Khas ni ada 6 Journal Khas ada 6. Daripada 6, kelas depan nanti kita akan belajar 4 dan kelas seterusnya kita akan belajar lagi 2. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih.